Terima kasih Tan Sri Speaker kerana memberi peluang kepada Puchong untuk terus serta dalam perbahasan B dan P64. Saya ingin merujuk kepada 020000 pendidikan tinggi dengan anggaran perbelanjaan 7.695 bilion ringgit untuk 20 universiti awam di Malaysia. Hari ini saya hanya ingin fokus kepada isu graduate employability, iaitu kadar kebolehpasaran graduan. Menurut jawapan Parlimen Menteri pada Februari tahun ini, daripada jumlah sekitar 286,000 graduan yang menamatkan kursus mereka pada tahun 2021, 14% iaitu lebih daripada 40,000 orang graduan mengalami pengangguran. Sebenarnya masalah pengangguran di kalangan graduan adalah isu yang telah pun berlarutan bertahun-tahun. Sejak saya menjadi ahli Parlimen, isu ini telah pun berlaku dan banyak berbahas di Parlimen ini. Saya telah pun membuat analisis dengan database yang tersedia di laman web Kementerian Pendidikan Tinggi. Database ini senaraikan IPT, program pengajian yang ditawarkan dan juga peratus graduate employability GE masing-masing, di mana peratus GE didefinisi sebagai peratus graduan yang mendapat kerja ataupun melanjutkan pengajian mereka dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pengajian. Saya telah pun ekstrak keluar program-program pengajian yang mencapai peratus GE yang kurang daripada 70% pada tahun 2021 daripada database tersebut. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, terdapat 226 program pengajian yang ditawarkan oleh 20 universiti awam di Malaysia telah pun mencapai peratus graduate employability yang kurang daripada 70% pada tahun 2021. Dengan kata lain, pada tahun 2021, daripada 10 graduan yang tamat pengajian, daripada 226 program ini, terdapat sekurang-kurangnya 3 tidak dapat mencari kerja dalam masa 6 bulan. Dari segi institusi pengajian, institusi yang menjadi penyumbang terbesar ialah Universiti Teknologi Mara dengan 85 program pengajian yang mencapai kurang daripada 70% GE, diikuti dengan Universiti Kebangsaan Malaysia 35 dan Universiti Malaya 28. Puchong juga ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa sejumlah 136 ataupun lebih daripada 50% daripada 226 program ini adalah program pengajian postgraduate lepasan ijazah yang terdiri daripada 27 program PhD dan 109 program sarjana master degree. Ia bermaksud bahawa terdapat situasi sekarang di Malaysia di mana graduan kita berjaya dapat PhD dan master tetapi tidak dapat pekerjaan. Dengan ini, Puchong ingin cadangkan kepada Kementerian untuk membuat satu analisis dan diagnosis yang lebih terperinci, terutamanya terhadap program-program pengajian di universiti-universiti awam yang mendapat peratus graduate employability yang rendah secara berturut-turut bertahun-tahun. Saya sangat impressed dengan database yang KPT ada, dan sekarang persoalannya sama ada macam mana kita menggunakan database ini. Kita perlu gunakan analisis dan diagnosis dan yang paling penting tindakan susulan. Kementerian perlu tahu sama ada terdapatnya jumlah pekerjaan yang berkaitan dengan program-program pengajian ini yang mencukupi di luar sana ke tidak. Dan sama ada latihan yang diberi di universiti-universiti awam mengikut permintaan pasaran buruh. Seterusnya, Kementerian pun perlu membuat rombakan yang bersesuaian. Sebagai contoh, Kementerian harus kurangkan ataupun hentikan intake bagi program-program pengajian yang tiada permintaan di pasaran buruh dan memperbesarkan program yang ada permintaan tinggi ataupun memulakan program-program baru untuk industri-industri yang baru dan sedang berkembang dengan merujuk kepada laporan-laporan yang sedia ada seperti laporan Critical Occupations List yang telah pun diterbit oleh Talent Corp dan Kementerian Sumber Manusia. Program-program ini bukan sahaja boleh diadakan di universiti-universiti awam tetapi juga di institusi TVET. Saya telah pun baca laporan Critical Occupations List tahun ini dan dapati bahawa banyak di antara critical occupations adalah kerja vocational yang memerlukan kemahiran yang tinggi tetapi gajinya sangat tinggi. Oleh itu, program-program di institusi TVET juga adalah sangat penting. Secara keseluruhannya, KPT perlu mewujudkan satu sistem di mana program-program di institusi pengajian tinggi baik di universiti ataupun di institusi TVET boleh disesuaikan dengan cepat dan pantas dengan permintaan pasaran dan trend industri. Dengan ini, kita boleh memastikan bahawa return on investment perbelanjaan kerajaan di institusi pengajian tinggi adalah tinggi dengan menghasilkan graduan yang mampu mendapat kerja dengan gaji yang baik. Tambahan lagi, dengan adanya talent pool yang memenuhi keperluan industri, kita boleh menarik lebih banyak pelaburan dan sekaligus mencipta lebih banyak peluang pekerjaan yang baik dan dengan ini membina satu kitaran positif untuk perkembangan ekonomi di Malaysia.